Terima kasih. Baik, saya jemput Tuan William Leong Jikin Selayang. Terima kasih Yang di-Pertua Speaker. Soalan saya soalan nombor 7. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Sumber Manusia mengambil berat tentang diskriminasi di tempat kerja, khususnya bagi mereka yang mempunyai ketidakupayaan sama ada secara fizikal ataupun mental. Sebagai salah satu langkah bagi membenteras diskriminasi di tempat kerja, pindaan telah dibuat ke atas Akta Kerja 1955 yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Satu peruntukan baru iaitu Seksyen 69F telah dimasukkan ke dalam akta tersebut di mana Ketua Pengarah Tenaga Kerja diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa pertikaian berkaitan isu diskriminasi berkaitan pekerjaan. Berdasarkan peruntukan baru tersebut adalah satu kesalahan sekiranya majikan gagal mematuhi keputusan Ketua Pengarah Tenaga Kerja berkaitan diskriminasi di tempat kerja, dan jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000, dan sekiranya kesalahan masih berterusan, boleh dikenakan denda lanjutan tidak melebihi RM1,000 bagi tiap satu kesalahan. Selain itu, isu diskriminasi juga boleh dibangkitkan sebagai pertikaian perusahaan dan aduan boleh dibuat di bawah Seksyen 18 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 oleh Kesatuan Sekerja. Manakala bagi pekerja yang tidak mempunyai kesatuan sekerja, mereka boleh memfailkan aduan berkenaan pelanggaran terma dan syarat perkhidmatan atau apa-apa isu lain yang berkaitan pekerjaan, termasuk diskriminasi melalui pelbagai kaedah, termasuk melalui surat, email, sistem pengurusan aduan awam, aplikasi dengan izin working for workers, atau hadir sendiri ke pejabat tenaga kerja yang berdekatan. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, setakat 30 September 2023, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah menerima 8 aduan berkaitan isu diskriminasi, iaitu 2 aduan diskriminasi berkaitan bayaran tunai dan 6 aduan diskriminasi berkaitan selain bayaran tunai. Semua aduan berkenaan telah disiasat dan diselesaikan. Aduan yang diterima tidak berkaitan dengan ketidakupayaan sama ada secara fizikal ataupun mental. Justru, kementerian ini berpandangan bahawa tiada keperluan mendesak untuk merangka satu legislatif khas berhubung diskriminasi di tempat kerja, khususnya bagi melindungi mereka yang mempunyai ketidakupayaan sama ada secara fizikal ataupun mental. Peruntukan perundangan sedia ada adalah memadai untuk mengatasi masalah berkenaan dengan syarat pemantauan dan penguatkuasaan perlu dipertingkatkan agar semua pihak iaitu pekerja dan majikan arif tentang hak dan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan persekitaran kerja yang bebas diskriminasi. Sehubungan itu, Kementerian Sumber Manusia juga menerusi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan melaksanakan program berhubung isu kesihatan mental di tempat kerja dengan menguatkuasakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 secara menyeluruh di tempat kerja bertujuan untuk menggalakkan persekitaran kerja yang sesuai dengan keperluan fisiologi dan psikologi pekerja. Jabatan akan menyiasat sebarang kes berkaitan isu kesihatan mental di tempat kerja yang dilaporkan oleh majikan, pengamal perubatan atau pekerja. Di samping itu, Garis Panduan bagi mencegah tekanan dan keganasan di tempat kerja 2001 turut diterbitkan bagi menggariskan tindakan bersepadu terhadap permasalahan tekanan dan keganasan yang wujud di tempat kerja. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian juga bekerjasama dengan Universiti Teknologi Mara merangka satu garis panduan berkaitan penaksiran dan pengurusan risiko kesihatan mental di tempat kerja yang dijangka akan diterbitkan pada Januari tahun 2024. Terima kasih. Baik, Tuan Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang lengkap. Soalan tambahan saya ialah mengikut data yang saya ada, pada 2008, 4,500 OKU bekerja dengan perkhidmatan awam dan pihak swasta. Ini adalah 1.4% OKU dewasa yang didaftarkan dengan pejabat kebajikan. Saya juga mendapat maklumat bahawa hanya 0.35%
bekerja dengan perkhidmatan awam. Ini adalah kurang daripada sasaran dasar yang dipanggil 1% peluang pekerja dalam perkhidmatan awam kepada orang kurang upaya. Ini adalah bilangan 16 tahun 2010. Apakah status kejayaan dasar ini dan langkah-langkah untuk mencapai sasaran bahawa orang kurang berupayaan dapat bekerja dengan perkhidmatan awam? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan asal yang dikemukakan oleh Yang Berhormat adalah berkaitan dengan diskriminasi terhadap mereka yang mengalami ketidakupayaan dan juga mereka yang menghadapi masalah dari segi mental. Tetapi soalan kedua pula telah beralih kepada berkaitan dengan pengambilan pekerja pekerja OKU, terutamanya OKU ke sektor swasta dan juga sektor awam. Untuk makluman Yang Berhormat, saya tidak dapat memberi apa-apa jawapan secara statistik sebab ini bukan hanya melibatkan Kementerian Sumber Manusia, ia juga melibatkan JPA sebab soalan Yang Berhormat adalah untuk sektor awam. Jadi Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data untuk memberi jawapan yang terperinci kepada Yang Berhormat. Walau bagaimanapun saya juga berharap bahawa sama ada pihak swasta maupun pihak awam memberi peluang yang baik kepada sesiapa sahaja, terutamanya kepada golongan OKU. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh berikan jawapan tulislah. Minister Tanah. Saya akan usulkan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya ingin bertanya pada Yang Berhormat Menteri. Kajian Ipsos pada awal tahun ini menunjukkan bahawa 23% lelaki dan 26% wanita di Malaysia mengakui melihat situasi ataupun contoh diskriminasi jantina yang berlaku di tempat kerja, termasuklah mungkin mereka mengalami masalah mental ataupun ketidakupayaan fizikal. Dan soalan saya, apakah langkah kerajaan untuk menjamin hak dan juga peluang kepada golongan wanita khususnya, termasuk meningkatkan kecanaan serta kepedulian organisasi ataupun majikan ataupun masyarakat tentang impak diskriminasi ini. Sebab saya dengar tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa setakat 30 September 2023 hanya 8 saja aduan. Ini adalah cukup kecil berbanding dengan diskriminasi yang berlaku di luar sana, dan kenapa ianya tidak dilaporkan? Dan adakah ini kurangnya pengetahuan ataupun mereka khawatir untuk mengambil sebarang aduan diberikan kepada majikan? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ini adalah satu soalan yang baik dan kementerian juga sangat memandang serius mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Di antara langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian bagi memastikan diskriminasi gender tidak berlaku adalah melalui pemeriksaan berkanun yang dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja. Melalui pemeriksaan berkanun ini, pegawai-pegawai JTKSM akan hadir ke premis majikan bagi membuat pemeriksaan terhadap pemantauan undang-undang perburuhan, termasuk berkaitan dengan diskriminasi dalam pekerjaan. Setakat September 2023, Yang Berhormat, sebanyak 20,828 tempat pekerjaan telah diperiksa. Di samping itu, JTKSM juga telah melaksanakan program pendidikan perburuhan bagi memberi kesedaran kepada majikan mengenai pematuhan terhadap undang-undang perburuhan yang dikuatkuasakan oleh JTKSM. Program pendidikan perburuhan ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah, dialog dan seminar. Setakat tahun September 2023 juga, JTKSM telah melaksanakan 157 program pendidikan perburuhan. Jadi pihak kementerian telah mengambil usaha-usaha yang patut. Walau bagaimanapun mungkin seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, masih belum ada kesedaran dari kalangan pekerja dan majikan yang menyebabkan mungkin ada banyak kes-kes yang tidak dilaporkan. So saya minta kepada pihak majikan maupun pihak pekerja atau sesiapa sahaja untuk memberitahu kepada pihak kementerian jika sekiranya ada apa-apa penindasan ataupun diskriminasi gender, maka ia boleh juga dilaporkan melalui satu sistem aplikasi Working for Workers. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Muhammad Islahuddin bin Abbas Mersing.
Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Masing, Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman,